Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam rancangan Bual Bicara Santai podcast kita ini sebenarnya. Santai di pagi Jumaat sebenarnya ini, Cik Yak kita. Dan kita cukup bertuah sebenarnya. Pada hari ini di studio kita pada hari ini kita didatangi oleh seorang tetamu istimewa yang kita datangkan khas untuk bersama dengan rakyat dan juga masyarakat di Kemaman, dan pastinya kepada semua pendengar-pendengar yang terus setia bersama dengan podcast show kita ini sebenarnya. Terima kasih terus mengikuti bersama siaran langsung yang kita bawakan ini dalam siri-siri bersama ini, dan pastinya kerancakan podcast kita juga semakin rancak sebenarnya, Cik Yak kita. Kerana kita akan kerana kita akan menghadapi satu pilihan raya kecil. Assalamualaikum warahmatullahi Yang Berhormat Datuk. Alhamdulillah pada hari ini seperti semua sedia maklum, kita bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, Timbalan Presiden PAS, yang juga merupakan ahli parlimen Kubang Krian, yang juga Adun Ceka Negeri Pahang. Dan Alhamdulillah dapat kita bersama di studio pada hari ini. Yang Berhormat Datuk Seri dari malam tadi sudah berada daripada parlimen terus ini. Alhamdulillah. Sempat bersama dengan malam isytiharan semalam Baby. Alhamdulillah. Betul, Alhamdulillah. Dan Yang Berhormat Datuk Seri mengisytiharkan calon kita di Kemaman kita ni khususnya, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri. Alhamdulillah sebagai calon PRK P040 kita. Dan ianya merupakan satu signal jelas kepimpinan PAS khususnya kepada rakyat Kemaman dan juga Malaysia, kepentingan figura ini untuk bersama dengan barisan yang berhormat yang lain untuk berada di Dewan Rakyat khususnya. Yang Berhormat boleh kongsikan senario untuk pelantikan calon khususnya di Kemaman kita ini, dan pastinya memberi satu pandangan jelas kepada masyarakat kepentingan calon ini untuk diangkat sebenarnya kepada Kemaman dan juga Malaysia. Terima kasih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama sekali saya terima kasih kerana dapat bersama dalam program podcast kita pada pagi ini. Sempena pilihan raya kecil. Nampaknya kita pilihan raya tak habis-habis ni. Tak habis lagi. Pilihan umum, sambung pilihan negeri, sambung pilihan kecil. 3 kali. Dah 3 kali. Agak-agak lepas ni tak ada lagi. InsyaAllah. Walau bagaimanapun kita masih lagi menunggu ada 2 petition pilihan raya lagi. Alu Gajah di Melaka dan satu lagi di Gua Musang. Mereka buat rayuan semula. Dan kita ucap syukur banyak pada Allah kerana kita telah berjaya mengekalkan kemenangan kita di Kemaman, di Marang dengan Tuan Guru Presiden. Kali ini kita menghadapi pilihan kecil Kemaman kerana juga petition pilihan raya, dan kita buat keputusan parti untuk tidak buat rayuan. Sebagaimana juga Kuala Terengganu, walaupun calon yang kita ketengahkan itu tak ada isu, mereka tidak disabitkan kesalahan terlibat dalam apa yang disebut sebagai sogokan, tapi pada kali ini kita lebih suka macam saya sebut semalam lah. Kalau mereka tak puas hati, kita bagi semula mandat pada rakyat, untuk rakyat pilih, dan kalau rakyat menilai walaupun baru ni kita dah menang 27,000 majoriti dan pilihan umum, pilihan negeri, sebagaimana juga di Kemaman, di Kuala Terengganu kita menang 41,000 majoriti, dan kita bagi mandat semula pada rakyat. Dan kali ini kita ketengahkan calon Yang Amat Berhormat Dr. Samsuri, calon yang memang diwawakan pada awal. Kita ada beberapa nama yang sampai pada jawatankuasa induk di PKP Pusat, sekurang-kurangnya ada 4 atau 5 nama yang sampai pada kita. Dan bagi kita terbuka siapa-siapa saja calon, sebab bila kita nilai prestasi, pengalaman, pengorbanan lama dengan jamaah dan sebagainya, mereka ni memang layak lah. Dan bila kita turun buat survey pun, sokongan kepada mereka ni sangat bagus. Jadi walaupun oleh kerana kita perlukan seorang saja nama, dan kita telah buat keputusan, dan saya dah umum wakili Presiden semalam, Yang Amat Berhormat Dr. Samsuri. Sebagaimana disebut tadi, kita angkat Dr. Samsuri sebagai calon pada kali ini. Bila sebut saja nama beliau, orang pertama sekali ada 3 tanggapan. Yang pertama,
PAS punya agenda besar untuk dibawa ke peringkat persekutuan. Kan itu dia bawa tokoh Menteri Besar. Yang kedua tentang kenapa dipilih Menteri Besar sedangkan Menteri Besar dah ada tugas di Terengganu dengan jawatan Menteri Besar, ADUN sebagainya. Kita sebut bahawa sebenarnya ini bukan perkara yang pelik. Di Parlimen sekarang ni pun dah ada 3 Menteri Besar dan Ketua Menteri. Pulau Pinang dan Selangor dan Negeri Sembilan. Berarti dia bukan perkara yang pelik. Dan memang dari segi kemampuan mengendali, saya yakin kita tak ada masalah. Saya pun 2 juga. Ya betul. ADUN dan satu tu lagi di Parlimen di negeri lain-lain. Betul. Satu Kelantan, satu di Pahang. Betul. Tapi yang penting ialah yang ketiga, iaitu bila kita angkat yang Dr. Samsudin sebagai calon, ialah dalam konteks menjawab serangan-serangan dalam Parlimen kepada Terengganu. Bila Menteri Besar ada, dia tahu semua yang berlaku dalam Terengganu. Dan dia boleh jawab terus apa yang ada. Dan boleh ketengahkan apa inspirasi negeri di peringkat persekutuan. Walaupun kita tidak menjadi kerajaan buat masa ini, tetapi kita penting berada dalam Parlimen untuk kita bawa apa yang hasrat yang dikehendaki di peringkat negeri dalam penyusunan ekonomi, pembangunan, masa depan sebagainya. Sebab itu saya fikir bila kita ketengahkan calon, reaksi umum di bawah sama ada pengundi di Kemaman ataupun pihak luar, pemerhati politik, dia sangat positif lah hingga setakat ini. Dan kita harapkan insya-Allah suasana positif waktu kita umum ini, respon positif pada publik ini, kita harapkan dapat diterjemahkan pada 2 hari bulan Disember nanti insyaAllah. Dan kita melihat juga bagaimana pilihan raya kecil di Kemaman ini sebenarnya bukan tertumpu di Kemaman saja, dan pastinya ia akan mendapat perhatian luas daripada negeri-negeri lain dan juga media-media masa juga, dan pastinya kerajaan semasa juga. Kerajaan Madani pastinya juga sepurung rapat Kemaman kita, dan juga kepimpinan mereka juga akan turun ke sini untuk bersama dengan masyarakat dan juga rakyat khususnya untuk menarik undi kepada mereka. Dan keperluan lah pilihan raya kecil Kemaman ini sebenarnya. Saya tengok tak tahulah pos mai hajat orang Kemaman ni. Sampai dah 3 kali pilihan raya. Betul. Satu pilihan umum, Parlimen saja. Kemudian pilihan negeri, ni kat pilihan raya PRK, pilihan raya kecil. Setiap kali pilihan raya, dia akan buat limpahan ekonomi. Betul. Ramai peniaga dapat peluang sebab orang luar ramai datang. Sektor pelancongan ni adalah sektor yang membuahkan peningkatan ekonomi yang agak ketara. Sebab mereka datang untuk belanja. Betul. Macam kita pergi Mekah lah, kita bawa 3,000, kita rasa cukup. Sampai sana tak cukup, tambah lagi 2,000. Berarti setiap orang yang datang tu, dia membawa limpahan ekonomi kepada peniaga-peniaga dan sebagainya. Satu. Yang keduanya dari segi hubungan, saya tengok bila ada persaingan dan kita jangka dia akan jadi fokus kepada 2 parti je. Walaupun mungkin kita tak tahu, mungkin ada calon bebas dan sebagainya. Tapi pengalaman politik kita di Malaysia ni, calon bebas biasa hilang deposit lah. Masuk tu sekadar untuk tengok test market lah, supaya sekurang-kurang gambar ada pada tiang telefon, pada pokok-pokok kelapa, duit lebih sikit, ada duit lebih. Tapi dari segi sokongannya umum di Malaysia ni, dia sistem 2 parti, 2 blok parti politik Perikatan Nasional bersama dengan gabungan parti PHBN. Jadi kalau persaingan tu dalam konteks 2 parti begitu, saya tengok dia akan menimbulkan satu suasana yang menarik. Yang menarik. Sebab masing-masing akan ketengahkan apa yang buat. Tambahan pula kita lawan kerajaan persekutuan. Betul. Kerajaan persekutuan dengan macam-macam lah saya jangka. Musim ni kalau minta sungai pun lulus ni. Bukan saja minta projek, minta sungai pun lulus. Kalau jambatan lagi lah. Maknanya bila dalam pilihan raya kita nak satu perubahan sebenarnya. Betul. Kita tak nak lagi. Dulu kita komplain tentang habuan waktu pilihan raya. Sepatut SPR, dan kita harapkan pada kali ni SPR jangan berdiam diri lah. Betul. Baru ni di pilihan raya kecil Sangat di Pelangai baru ni. Dengan berasnya turun, dengan bagai-bagai
waktu pimpinan bagi beras dalam musim kempen pilihan raya. Sepatutnya tak berlaku. Jika kita nak kali ini, termasuk juga penggunaan jentera kerajaan mesti dihentikan. Dan demikian juga umpan-umpan dalam kempen pilihan raya dengan pelbagai benda yang diberi kepada sogokan kepada pengundi-pengundi. Kita harapkan ada satu perubahan besar dalam pilihan pada kali ini. Sebab tu bagi saya, bila berlaku pilihan kecil, sebenarnya dia telah pun mendatangkan satu suasana baru. Tiap-tiap malam ada program, siang malam ada program, dan masing-masing cuba menarik sokongan pengundi. Walaupun kajian kita buat tak sampai 25% sebenarnya pengundi yang atas pagar. Dalam 70% sebenarnya pengundi dah ada stand dari pendirian. Yang nak ditarik tu dalam 25 ke dalam 27%. Itu ya. Jadi kumpulan ni dianggap kumpulan yang jadi rebutan semua pihak. Walaupun 70% dah ada pilihan parti, tapi bila ada program parti dan program kempen, mereka akan turun. Dia akan turun. Memeriahkan. Ada satu sektor lagi, sektor pelancongan pilihan raya. Ini juga tiba-tiba bertambah segmen tu. Betul. Jadi insyaAllah kalau kita tengok pun sendiri, Datuk Tuan lah dan juga Brodin, kita melihat bahawa kalau tengok homestay di Kemamang saja pun hampir penuh dah. Yang baru mari tu Roger kita kata yang tinggal hotel saja. Jadi sekarang ni memang peluang lah kepada pengusaha-pengusaha homestay dan juga makanan. Kalau macam semalam pun ada malam pengisytiharan calon, ada pasar malam di situ pun mengambil kesempatan untuk lanjutkan masa jualan mereka tu lebih lagi masa sempena malam pengisytiharan calon tu. Jadi insyaAllah itulah antara kita panggil side positif lah yang kita boleh ambil, khususnya rakyat Kemamang, untuk sama-sama kita jana ekonomi. Dan insyaAllah kalau tadi Datuk Tuan kata minta sungai Peluluh, beras pun akan melimpah nanti insyaAllah di bumi Kemamang ini. Macam-macam rahmat lah nanti insyaAllah. Dan ini juga satu rahmat kita dapat bersama dengan Datuk Tuan. Kalau tak, belum tentu lagi kita dapat bersama dengan Datuk Tuan di studio ini insyaAllah. Jadi insyaAllah peluang inilah yang kita akan sama-sama manfaatkan. Dan mungkin Datuk Tuan berada di Parlimen, kita pun melihat pada hari ini berita demi berita yang kadang-kadang membuatkan rakyat ni sesak dada lah dengan pelbagai isu yang timbul, yang tidak pernah timbul sebelum ini, tiba-tiba timbul dengan kerajaan Madani yang ada pada hari ini. Mungkinlah Datuk Tuan boleh kongsikanlah satu dua isu semasa yang berlaku di negara Malaysia pada hari ini. Silakan Datuk Tuan. Saya tengok beginilah, dari segi isu ni dulu mungkin media tak terbuka, sekarang ni media terbuka. Jadi semua benda tu kita dapat tengok terus. Menyebabkan kadang-kadang bila maklumat berita yang berlaku, tak sempat kita ceramah, ada penceramah dah. Dah orang lebih tahu pada kita. Kedai kopi sekarang ni rasa lebih hebat pada Parlimen lah. Jadi bila berlaku satu isu yang dalam negara kita, kadang-kadang isu tu pertama kita tengok dia tak lama, sehari, 2 hari, 3 hari, kemudian mari isu baru. Bila ada isu besar yang lain, isu lama tenggelam. Jadi kenapa? Kerana banyaknya isu yang berlaku. Lambakan isu yang berlaku dalam masyarakat. Kalau tengok dalam senario yang ada hari ini, walaupun kita bicarakan PRK, kita ada isu besar ummah ialah berlaku di Gaza, di Palestin. Dan kita carry sama tentang tanggungjawab simpati kita kepada sahabat-sahabat kita umat Islam di Gaza. Dalam konteks negara kita berdepan dengan isu yang banyak. Isu masalah kos hidup yang meningkat, kemudian isu nilai kewangan duit kita yang merosot. Di waktu yang sama ada cabaran terhadap sistem perundangan Islam, mahkamah syariah. Ada kes percaraan pada 20 bulan nanti. Kita juga berdepan dengan kemelut tentang bagaimana untuk kita menstabilkan sistem suasana yang ada di kalangan negara kita, termasuklah konflik-konflik yang berlaku dan pelbagai isu-isu yang melibatkan parti-parti politik, tokoh-tokoh tertentu dan sebagainya. Hingga kadang-kadang saya tengok isu yang besar, isu yang utama lah. Kadang-kadang terhilang isu tu sebut kerana isu-isu yang isu tu tak besar, tak ada dia background dia, tetapi orang suka bincang. Isu tu mungkin tak besar mana, isu Saidon ni duk viral gambar macam-macam ni. Jadi akhirnya contoh isu pendidikan. Itu isu besar dalam negara kita. Hala tuju negara kita macam nasib. Tentang pendidikan negara, isu bagaimana untuk pengukuhan kita sebagai seorang Islam. Tanggungjawab mempelaksanakan agenda Islam dan negara, memperkukuhkan penghayatan Islam dalam masyarakat.
Ya, hatta termasuk nilai-nilai yang negatif, contoh tentang masalah pergaulan bebas. Ya, macam soal masyarakat kena terima realiti itu. Ya, sebab dah jadi biasa. Ya, kita belum bincang lagi soal dadah hari ni. Orang tak bincang dadah. Berapa ramai pernah lagi dadah dah tak ada isu besar. Pasal apa? Kadang-kadang kerana kita duk main isu-isu yang dia seronok, dia besar. Benda tu efek dia mungkin tak besar dalam konteks negara, tapi orang suka gosip dan sebagainya. Sekarang orang semua nak viral, nak buat live. Mancing ikan pun live, jala ikan pun live. Ramai juga tiada privacy. Masing-masing seronok dengan alam masing-masing. Baik. Jadi insyaAllah lah Bro Din, itulah antara kita panggil keadaan semasa yang berada di bumi Malaysia ni lah, insyaAllah. Dan jadi insyaAllah lah mungkin kita melihat kepada, ada yang mengatakan Datuk Tuan, inai di jari masih belum habis lagi, tiba-tiba tambah pula inai yang baru. Jadi mungkin ada juga rakyat-rakyat di luar sana sudah bosan dah dengan politik, dan juga bagi mereka inginkan satu ketenangan dah sepatutnya, setelah berkemelut dengan dunia politik yang tidak habis-habis ni, dengan masalah politik ni. Lepas tu kena hadap sekali lagi dengan pilihan raya, dan kita sendiri sebagai jentera pun kita panggil PRK hari tu tak habis lagi rehat, tiba-tiba kena bekerja sekali lagi untuk ni. Mungkinlah Datuk Tuan boleh bagi sedikit nasihat lah ya Bro Din kepada jentera dan juga, bukan jentera, kepada pengundi-pengundi di luar sana, masyarakat di luar sana khususnya, untuk kewajipan mereka untuk menunaikan undi pada 2 Disember nanti. Okey, kita akui bahawa bila terlalu banyak sangat politicking dalam semua benda, rakyat jadi bosan lah. Survey yang dia buat, dalam 20-23% ke mahasiswa universiti rasa bosan dengan isu politik satu masa dahulu. Ini mungkin disebabkan dia benda tak selesai. Perkara pertama yang kita kena ingat, politik ni benda yang paling penting. Memilih pemimpin, memilih orang nak memimpin kita. Kita namakan wakil rakyat. Dia ni wakil kita ke Dewan Rakyat. Jadi nak pilih pemimpin ni benda yang sangat besar. Sebab itu efeknya besar. Mau tak mau, walaupun kita bosan ke, setuju ke tak setuju ke, kita harus akui bahawa politik ada efek direct kepada kita. Sebab dia buat polisi. Katalah isu kenaikan harga barang, saya tak nak terlibat dengan politik, saya nak hidup alam kita. Betul, tapi bila katakanlah kenaikan harga barangan, peningkatan kos hidup, kita pasal tanggung. Betul. Jadi ini yang kita letak pemimpin, supaya mereka dapat memikir, cari jalan bagaimana untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh rakyat. Walaupun ada pihak yang rasa bosan tu dalam keadaan kerana dilihat politik ni kita berdepan dengan kemelut pelbagai isu. Pertama, harapan rakyat. Contohnya macam kajian PMX, kajian yang ada hari ni. Rakyat melihat inilah mungkin nak tunggu-tunggu. Betul ke apa yang dijanji dulu akan ditunaikan? Bila merintah nak sebagai contoh tentang keadilan sosial, kebebasan media, kebebasan untuk mengeluarkan pandangan, reformasi dalam pentadbiran, reformasi di peringkat parlimen, di peringkat perundangan, kos sara hidup. Tapi bila dinaik, rakyat rasa kecewa. Betul. Soal harga minyak tak turun tu banyak orang dah bincang. Tapi apa agenda untuk kita tentang isu, katakanlah bila duit kita jatuh, takkan tak ada apa-apa. Takkan kita tak buat sesuatu yang boleh. Sama juga tentang kita akui bahawa berdepan dengan kemelut rakyat kita, peluang-peluang pekerjaan dan sebagainya. Isu-isu begini bila tak selesai, dia akan jadi terpalit. Sebagai contoh gig ekonomi, saya lihat dia hanya penyelesaian sementara. Bolehlah kita Grab buat kerja dapat 2,000, 3,000 sebulan, tapi dia bukan stabil. Dia bukan stabil. Sama juga dalam industri pelancongan. Pelancongan dia sensitif. Satu kes saja industri pelancongan akan collapse. Contoh baru ni bila COVID-19 berlaku. Industri pelancongan collapse. Betul. Dan pengalaman saya, master saya dalam pelancongan. Waktu saya buat kajian di Pulau Tioman, ada satu kes saja. Kes itu melibatkan pergaduhan, akhirnya berlaku kematian seorang pelancong. Berbulan-bulan pelancong tak datang. Pelancong daripada negara tersebut lah. Maknanya dia sensitif.
Sama juga gaji ekonomi, baguslah. Tapi kesannya anak-anak muda sebahagian pelajar malah belajar, malah sekolah. Betul. Tapi fikir kalau saya sekolah pun keluar universiti, kerja tak ada buat apa. Ya. Jadi akhirnya mereka pilih kerja yang mudah dapat. TikTokers. TikTokers jadi kerja duduk rumah, malam siang tidur, malam jaga, main game. Kemudian semua benda tu fikir macam mana untuk dapat duit. Buat TikTok pun fikir macam mana pun tak berduit. Akhirnya nilai moral tak ada. Yang fikir berapa ramai follower dia, berapa ramai. Jadi kalau follower ni, kalau kita buat benda yang tak ada sopan pun, ni bukan kira. Tapi sebab itu kita kena tentukan ke mana hala tuju yang nak dibawa. Biar pendapatan kita halal, bersih, kita hidup bersih, ada tanggungjawab kita. Sebab kita bukan hidup di sini saja, tapi kita akan hidup di alam satu lagi. Betul. Menarik perkongsian yang dikongsikan oleh Yang Berhormat sebenarnya kepada kita semua dan juga pendengar sebenarnya. Dan kita raikan kepada semua pendengar-pendengar yang setia bersama dengan secara langsung kita ini. Dan pelbagai komen-komen sebenarnya boleh kita dapat lihat di sana. Dan antaranya insya-Allah majoriti 40K. Masya-Allah. Amin. Dan juga pelbagai lagi komen-komen, insya-Allah teguh pertahan kemaman. Dan kita juga melihat bagaimana masyarakat. Cuma sini saya nak komen sikitlah. Pertama sekali terima kasihlah kepada komentar kita yang beri pelbagai komen. Kita mengharapkan supaya pencapaian kita lebih baik. Tapi kita ada kekangan sikit. Pertama sekali kita nak supaya peratus keluar mengundi itu dapat kita tingkatkan. Semalam saya sebut kalau boleh kita nak 75 ke 80% mesti keluar mengundi. Yang kedua kita nak pengundi-pengundi kemaman yang duduk di luar. Walaupun kajian kita buat tak ramai. Ada yang kerja di Kuantan, ada yang kerja di Gebeng, sekitar. Tapi yang jauh di Kuala Lumpur tu tidak begitu ramai. Tapi apa pun mereka mesti balik mengundi. Kita kena kempen untuk mereka pastikan balik mengundi. Jangan, saya bimbang satu sebab dulu dah menang besar 27 ribu dah. Calon pula MB. Menang dah dia kata tak ada apa-apa lagi dah menang. Jadi kita tak boleh overconfident. Betul. Saya nak supaya jentera kita buat kerja macam biasa, pengundi kita balik tunaikan tanggungjawab, pastikan bahawa tanggungjawab kita dapat kita selesaikan. Jangan kita rasa tak apalah saya tak balik pun orang lain balik boleh menang dah tu. Tak boleh. Kita nak kali ini kita capai lebih baik pencapaian keputusan kita dan tunaikan tanggungjawab. Kena balik mengundilah kesimpulannya. Saya juga melihatlah boleh Yang Berhormat Datuk Seri kongsikan kepada pendengar dan juga kita di studio ini sebenarnya grade yang boleh Yang Berhormat Datuk Seri boleh beri kepada kerajaan pada hari ini dari A hingga apa grade sekalipun A hingga Z lah. Boleh apa Yang Berhormat Datuk Seri kongsikan. Kalau Datuk Seri Sanusi baru-baru ini tak ada grade kosong, tak ada grade langsung. Yang Berhormat Datuk Seri boleh kongsikan. Kalau grade ni mesti ada, tak ada kosong tu mana dia hantar kertas kosong, tak ada langsung lah. Saya fikir gini je. Mungkin pertama sekali bila saya sebagai pembangkang dalam parlimen, kita nilai tu orang tu kata pembangkang memang nilai begitu. Jadi kita kena lebih adil untuk melihat pencapaian kerajaan. Sebab kita tak nak persepsi pembangkang memang dia kata grade D, grade E. Tapi saya suka melihat bahawa mari kita nilai prestasi setiap kementerian. Tengok apa yang dia buat. Pencapaian yang dia buat. Polisi-polisi yang berlaku di peringkat kementerian. Pencapaian projek-projek kerajaan yang sedang berlaku. Formula yang berbagai-bagai formula. Sejauh mana formula itu berjaya. Bila kita nilai setiap segmen itu, saya tengok dulu waktu zaman Ismail Sabri, saya kebetulan jadi menteri masa itu dengan Tan Sri Mahyudin. 100 hari pertama tu memang kita kena sediakan satu jadual. Diukur prestasi itu setiap bulan. KPI menteri dipanggil. Kenapa tak berapa pencapaian sekarang? Maknanya semua kementerian dia ada penilaian. Sekarang ni bukan saja penilaian, menteri pun tak lantik. Betul. Dah 3 bulan 3 bulan menteri tak ada lantik. Betul. Isu menteri Cabinet King, menteri yang memang direct keperluan rakyat waktu ini pun tak dilantik.
Ya, Menteri Pelancongan, macam-macam kes berlaku. Kong kali kong. Yang kong kali kong tu yang mabuk. Kita bukan soal dia bukan Islam boleh minum, itu peribadi dia, tapi pemimpin. Betul. Ya, demikian juga kalau tengok jawapan-jawapan dalam parlimen. Kadang-kadang kita tanya soalan pun dia jawab, saya rasa dia pun tak faham jawapan dia. Ya. Ini sebagai contoh. Jadi kita, sebab tu saya lebih suka untuk lebih adil, untuk kita lihat setiap segmen, pencapaian setiap kementerian untuk kita menilai. Sebab tu orang komplain. Kalau masyarakat awam komplain, saya fikir kita harus berlaku adil. Kenapa mereka komplain? Pertama, mereka kecewa. Mereka sangat kecewa sebab dulu dia kata, dulu zaman-zaman sebelum ini, bila zaman Tun Mahathir, apa orang tak kata pada zaman Tun Mahathir? Betul. Macam-macam. Betul. Maha zalim, Maha Fir'aun pun betul. kena siasat pun. Tak ada dah panggil polis, walaupun kita bukan suka lah gelaran-gelaran tu diberi, tapi nak sebutnya lebih bebas. Sekarang ni kritik dalam TikTok pun kena sekat. Walis ke depan. Posting pun di badan. Para menteri buat teguran dalam parlimen. Terus ada tindakan. Saya kata ini kebebasan apa? Betul. Demikian juga soal hala tuju. Betul. Hala tuju ke mana kita nak bawa? Pembangunan belia sebagai contoh. Kemana hala tuju pemuda belia kita? Betul. Kita komplain isu LGBT, tapi kita jemput Coldplay sebagai contoh. Yang memang diketahui. Dia ni isunya bukan kita anti pada hiburan. Kita tak anti pun konsert. Tapi promosi untuk apa? Penyanyi itu datang mempromosi apa? Dia nak menyanyi itu soal dia, tapi promosi yang dia bawa itu yang perlu kita lihat. Sebab tu orang main komplain, jangan salah faham, bukan kita anti konsert, anti hiburan. Ayam berkokok pun ada lagu kan. Takkanlah kita anti benda-benda macam tu. Inilah yang kita melihat juga bagaimana senario khususnya di kabinet ketika ini, seperti mana yang Muhammad Datuk Seri katakan tadi. By kabinet itu, kalau kita melihat banyaklah isu-isu yang ada, dan juga ada juga kejayaan yang ada. Betul. Ada yang positif kepada rakyat, terus kepada rakyat, dan juga kepada medium yang ada. Namun pastinya yang sebaliknya itu lebih banyak lagi yang menjadi beban kepada masyarakat dan juga rakyat sebenarnya. Dan rakyat-rakyat membincangkan perkara ini bebas ketika ini, menghentam kerajaan di mana-mana saja. Mereka tidak nusuk lagi dah, orang Terengganu kata. Jelas. Mereka terus keluar dan juga menghentam seterusnya. Dan kita melihat kerajaan tidak ada satu inisiatif untuk berusaha ke arah yang lebih baik sebenarnya. Seperti contoh, kalau tu bro Dim, kita boleh masuk dengan sektor ekonomi sendiri. Dengan subsidinya dipotong. Kiranya keperluan asas pun. Dia bila ada permasalahan itu, permasalahan itu bukan untuk diselesaikan. Dia suka untuk menyalahkan kepada siapa yang cuba mencetuskan isu-isu yang dikemukakan itu. Saya melihat perkara ini yang agak membebankan kepada kerajaan ketika ini. Kalaulah kerajaan ini buat seperti mana yang Muhammad Datuk Seri katakan tadi, seperti mana yang diuar-uarkan sebelum ini, reform pentadbiran dan sebagainya, kebebasan bersuara, saya kira rakyat akan terus bersama dengan kerajaan. Dan tidak ada sebab rakyat menolak. Namun sebaliknya berlaku. Berkaitan dengan SG4, boleh yang Muhammad Datuk Seri kongsi bersama dengan kami? Pertama saya nak respon sikit tentang bila kita sebut tentang perkara yang negatif, bukan makna tak ada yang positif dalam apa dibuat oleh pihak kerajaan. Kita harus akui bahawa siapa pun, sebab pengalaman kita pun pernah jadi kerajaan, perkara positif tak kita anggap sebagai positif lah. Yang baik tetap perkara yang baik. Dan kita melihat kebaikan itu perlu diperkukuhkan, dan dia menjadi tanggungjawab kerajaan. Siapa jadi kerajaan pun dia kena buat. Betul. Jadi oleh kerana itu, bagi kita itu sepatutnya dibuat. Dan mana-mana sistem yang tak betul, maka kita sepatutnya perbetulkan. Contoh yang ketara lah, isu royalti minyak sebagai contoh. Ini kita sebelum masuk SG4. Dalam kita perjanjian royalti minyak ni perjanjian lama. Tapi bila zaman BN, kita menang tahun 99 di Terengganu, tiba-tiba royalti itu dibatalkan. Diganti dengan wang ehsan. Atas alasan kononnya telaga minyak ditemui itu di luar 3 watu nautika. Maka kan itu Terengganu, Kelantan tak dapat. Jadi yang diberi sebelum ni kenapa?
Waktu sebelum dapat royalty, zaman BN dapat royalty. Kenapa masa tu Telaga tak lari keluar ke? Ada kaki ke? Ada kaki ke berjalan. Jadi waktu perjanjian dia buat, tak ada syarat 3 batu nitika dalam perjanjian. Jadi saya fikir ini betul-betul tindakan untuk menekan Kelantan Terengganu. Kalau boleh, ini yang kita nak tengok. Rakyat kata kalau kerajaan baru naik, okey, kita nilai balik dan kita setuju bagi royalty. Betulkan yang tak betul sebelum ini? Sepatut begitu. Jadi oleh kerana itu, bila kita menang 4 negeri, Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis, sebelum kita menang pula insya-Allah 2-3 negeri lagi akan datang. Insya-Allah. Kita tengok ada dua sektor lah, 2 segmen. Satu Pantai Timur, Kelantan, Terengganu. Yang kedua di utara, Kedah dengan Perlis. Alhamdulillah kita berjaya. Dan 4 menteri besar daripada PAS, mewakili Perikatan Nasional. Jadi oleh kerana itu kita lihat perlunya kita ada kerjasama dalam pentadbiran, kerjasama dalam ekonomi, pembangunan ekonomi dan sebagainya. Maka wujudkan SG4, State Government for 4 negeri. Untuk kita letak macam mana mekanisme untuk kita majukan 4 negara saling tolong-menolong. Saling tolong-menolong. Walaupun negeri-negeri lain juga masing-masing banyak bergantung pada pusat. Kita juga tak boleh elak. Pusat ni memang mana-mana kerajaan negeri pun dia tak boleh putus dengan pusat. Dan pusat ada tanggungjawab. Dan kita ucap terima kasihlah peruntukan diberi pada negeri-negeri Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis. Tapi apa yang SG4 ni ialah selain daripada apa yang dibuat oleh kerajaan pusat, apa yang kita boleh buat untuk membangunkan ke-4 negeri ini. Saya tengok kita boleh adakan kerjasama. Kita lantik beberapa tokoh-tokoh kita, tokoh ekonomi. Kita ambil pengalaman Dato' Mahathir dalam bab ini untuk jadi penasihat kepada 4 negeri. Dan kita ada jawatankuasa pemandu steering committee dalam konteks parti pun ada. Parti tidak melihat, tak akan campur dalam pentadbiran. Tapi parti akan ambil kira tentang perkara yang rakyat mengadu. Kelemahan, masalah yang dibuat oleh esko kita ke, menteri besar ke, parti akan panggil. Dan parti akan beri pandangan, bertindak nak betulkan kalau tak betul. Dari segi bab itu, ada pun soal pentadbiran, itu hak bagi menteri besar. esko, laksanakanlah tanggungjawab dengan semungkin. Dan kita yakin bila SG4 ni dapat kita wujud, kita mula tengok sektor mana yang kita boleh kerjasama. Yang kedua, elemen ekonomi. Apa yang ada sebagai sumber ekonomi negeri yang kita boleh bangunkan. Kelantan Terengganu ada minyak. Kedah ada minyak gamak lah. Minyak gamak Kedah perlu. Tapi REE, Rare Earth sebagai contoh, ini penemuan baru. Kebetulan 4 negeri ini ada. Selain pada 4 pun ada lagi negeri macam Pahang pun ada. Tapi maknanya dia sumber. Kita tak nak dia akhirnya jadi masalah akan datang. Macam minyak lah. Kita punya perairan tiba-tiba dapat 5%. Itu pun tak bagi 5%. Jadi dulu dia laut. Okeylah 3 batu nitika. Ni darat pula, apa masalah pula. Jadi saya fikir kerjasama, bertukar pandangan, idea itu penting bagi majukan 4 negeri ni. Kita doakan SG4 ni akan terus maju insyaAllah. Cuma Sisiat, SG4 seperti mana yang Muhammad Datuk Seri katakan tadi sebenarnya menarik juga sebenarnya, kerana jika kita melihat reaksi awal rakyat dan juga pemerhati ekonomi, pemerhati politik juga cukup memberi tumpuan sebenarnya dengan SG4, sehingga kan ada yang takut-takut dengan kekuatan SG4 ini. Dan kita melihat juga bagaimana selepas saja kita libatkan Tun Dr. Mahathir sebagai penasihat bagi ke-4 negeri ini, bagi SG4 ini, kita menerima, negeri-negeri terbabit ini menerima kunjungan hormat dan juga satu hubung jalin dengan kedutaan Jepun, Korea. Ini merupakan satu perkara yang agak positif dan saya kira ianya membuahkan hasil. Walaupun ianya di peringkat yang awal lah kita kata, namun ianya memberi hasil yang agak agresif dan cepat jugalah kita katakan, dan pastinya ia akan memberikan manfaat kepada negeri-negeri yang SG4 ini sendiri. Sisiap. Ya, insyaAllah jadi kita doakanlah semoga SG4 ini akan memberikan manfaatlah kepada bukan hanya 4 negeri, tapi insyaAllah dapat berkongsi juga dia punya kebaikan itu kepada seluruh rakyat Malaysia insyaAllah. Betul. Cuma saya nak zoom in lagi dekat dengan pilihan raya Kemaman ni, Datuk
Datuk dan juga Broding berkenaan dengan kita melihat pada hari ini rakyat Melayu Islam khususnya sudah menunjukkan satu signal yang jelas bahawa mereka secara terang-terangan lah menolak kerajaan Madani yang ada pada hari ini. Sebagai contoh, kita boleh ambil KPI-nya daripada pilihan raya kecil di Pelangai. Kita melihat walaupun kita tidak menang dalam pilihan raya itu, tapi kita melihat undi daripada Melayu Islam meningkat kepada Perikatan Nasional sendiri. Jadi mungkin Datuk YB Datuk sendiri setuju ke kalau kita mengatakan bahawa undi Melayu Islam pada hari ini solid akan diberi kepada Perikatan Nasional? Saya tengok dari sudut prestasi pilihan raya lah. Dia ke depan ni kita nampak bermula pada pilihan ke-14. Bila Barisan Nasional hilang sokongan, hilang pengaruh. Dan bila di kali pertama gagal mentadbir negeri-negeri, kecuali 2 negeri, Perlis dengan Pahang pada masa itu, bila Barisan Nasional tidak lagi menjadi parti utama, daripada 14 komponen semua keluar, tinggalkan Barisan Nasional. Hanya tinggal 4 parti saja daripada 14. Bermakna hilang keyakinan, sehingga kan pilihan raya kecil di Selangor pada masa itu, MCA tak guna logo dia, tak guna logo BN, dia guna logo dia sendiri. Ni sebagai contoh. Bila mari pilihan raya ke-15, kita tengok keadaan dia begitu juga. Lebih teruk lagi, maknanya pengundi Melayu dah beralih daripada UMNO kepada PAS ataupun Bersatu. Perikatan Nasional. Manakala pengundi Cina dia solid menyokong kepada DAP. Bermakna depan kita ni pengundi Melayu yakin tak ada tempat lain, tak ada parti lain yang mereka boleh menaungi melainkan Perikatan Nasional. Yang ada UMNO tu yang hardcore dia lah, yang saluran 1. Saluran 1 ni kita baca MS3, dia akan berakhir begitulah. Dan kita tengok perubahan dia berlaku di kawasan Felda. Betul. Yang satu masa dulu Felda ni kubu UMNO. Fixed deposit UMNO lah setiap kali pilihan raya. Bahkan saya ingat lagi waktu kita buat culaan, Felda ni kita kira kosong je. Kita kalau dapat pun hanyalah AJK PAS saja. Tapi hari ni bila masyarakat terdedah dengan maklumat, orang yang baru tahu maklumat, dia merubah. Saya juga baca analisa tentang yang berlaku di Gaza, di Palestin. Ada pengulas-pengulas yang dia ni Yahudi, dia ni Kristian. Dia kata sebelum ini kita tak ada maklumat, kita nampak teroris itu ialah Hamas. Tapi bila maklumat terbesar berlaku 75 tahun mereka menderita, persepsi mereka terubah. Sama juga kita tengok sekarang. Bila maklumat terbuka, anak-anak perokok Felda jadi pertama, jadi kedua balik. Dan mereka tengok ke mana hala tuju nak dibawa. Jadi sebab itu mereka menyokong Perikatan Nasional. Alhamdulillah, walaupun kita tak menang di beberapa pilihan kecil, tetapi sokongan kita terus meningkat. Macam baru ni di Pelangai ada 3 Felda, kita menang 2 Felda, kita kalah sikit di satu Felda. Dan kita yakin kali ni kita juga ada 6 Felda. Ada 6 Felda dan kita harapkan insya-Allah Felda ni juga menjadi penyumbang besar kemenangan kita di pilihan kemarin. Insya-Allah. Amin. Jadi itulah satu signal yang jelas daripada timbalan Presiden kita sendiri yang mengatakan bahawa sokongan daripada rakyat kepada Perikatan Nasional semakin bertambah baiklah insya-Allah. Dan kita melihat kita melihat sebenarnya seperti mana yang Muhammad Datuk Sri katakan tadi, di Kemamang kita ni ada juga tanah rancangan Felda ini sebenarnya. Dan pengundi kita keseluruhannya hampir 140,000 lebih, 141,000 lebih pengundi dalam Parlimen Kemamang kita ini. Dan jalurnya agak luas, panjang, menjala sehingga ke sempadan Pahang. Luasnya, kalaulah calon kita ni berada di Air Putih, dia tak ledang nak pergi ke Kemasik untuk berkempen. Mana gitulah lebih ibaratnya keadaan kita di Kemaman ini. Dan jika kita melihat dengan yang kita bincangkan pada hari inilah, Yang Berhormat Datuk Seri, boleh Yang Berhormat Datuk Seri kongsikan dengan kami khususnya di Kemaman ini khususnya untuk memastikan undi pada 2 Disember nanti undi PAS.
dan Perikatan Nasional undi PAS kita pada 2 Disember nanti. Jadi boleh Yang Berhormat Datuk Seri kongsikan kepada semua pendengar-pendengar kita dan di juga Brodin tu saya kira soalan terakhir tu. Sebelum saya kira soalan Brodin tu macam dah nak landing dah tu. Tapi before landing tu saya ada satu lagi soalan untuk Datuk Tuan ni. Banyak lagi dia soalan. Berkenaan dengan isu persepadanan semula, kalau mungkin Datuk Tuan boleh kongsikan sedikit lah berkenaan dengan isu persepadanan semula yang mungkin akan diangkat juga sebagai usul di dalam sidang parlimen. Kalau betul lah, kalau silap berbetulkan saya lah, boleh Datuk Tuan kongsi sedikit berkenaan dengan isu persepadanan semula ini dan sekaligus menjawab soalan Brodin sebentar tadi. Okey, terima kasih. Saya tengok beginilah, pertama sekali kita 2 Disember ni tarikh penting untuk pengundi. Kita telah laksanakan apa yang terbaik yang boleh kita buat. Pertama dari segi calon. Betul. Yang kedua, kita dah putus bahawa Terengganu kekal menggunakan logo PAS mewakili Perikatan Nasional. Saya ucap terima kasih banyak pada rakan kita Bersatu lah. Khususnya di Kemaman ni kita ada Esko kita yang juga Ketua Penerangan Bersatu Pusat sebagai jentera utama kita juga di sini. Dan komitmen rakan kita daripada Bersatu, daripada gerakan. Saya bertemu dengan Presiden Gerakan. Mereka juga bagi komitmen untuk turun membantu. Demikian juga perantau, anak-anak perantau di luar Terengganu juga akan saya nampak kerjasama sangat bagus lah dari segi jentera. Walaupun oleh kerana kita berdepan dengan peralihan monsun sekarang ni, jadi kita jangka hujan akan melanda kawasan kita ni. Kempen tengah hujan lah kali ni. Kita akan kempen malam tadi pun semalam hujan dan ceramah dalam hujan semalam. Kalau kita tengok bila kerana cuaca musim peralihan monsun dan Kemaman ni antara kawasan yang biasa sedang banjir. Jadi oleh kerana itu kita harapkan isu cuaca, pengundi luar dan kesiapsiagaan jentera ini kalau kita combine dari sudut positifnya, jentera terlaksanakan tugas, calon kita dah umumkan, calon terbaik yang kita mampu laksanakan, jentera sokongan daripada semua pihak termasuk PAS kawasan, Bersatu kawasan dan sebagainya. Tinggal lagi ialah bagaimana untuk menggerakkan pengundi keluar mengundi untuk undi PAS. Betul. Keluar mengundi dan pastikan undi mereka kepada calon PAS. Tentang soal persepadanan semula, kali ikut tempohnya sudah sampai masa. Walaupun hingga setakat ni belum ada. Belum ada sebarang usul di peringkat parlimen untuk buat persepadanan semula. Bagi kita, persepadanan semula ni bukan hanya sempadan pilihan raya. Banyak perkara yang perlu kita tengok. Dan walaupun saya fikir oleh kerana kerajaan yang ada hari ini ialah combine daripada pelbagai parti-parti politik, dia tidak solid macam zaman BN dulu. Kalau zaman BN dulu, dia akan, kita tahulah macam mana dia buat macam berbagai sempadan ni. Pilihan raya macam Kemaman lah, daripada pantai sampai ke gunung. Demikian juga Pekan, Parlimen Pekan. Bayangkan Parlimen Pekan, Ken batu 9 batu daripada Kuantan masuk dalam Pekan. Semata-mata nak pastikan calon parlimen dulu, Perdana Menteri menang. Jadi persepadanan pilihan raya ni kita harapkan jauh lebih adil lah. Walaupun oleh kerana pelbagai parti komponen, dan kita juga bertanggungjawab untuk pastikan bahawa persepadanan ini dapat dilaksanakan dengan adil. Dan walaupun ini belum diangkat lagi sebagai satu perkara yang akan dibawa nanti. Jadi untuk akhir kita dah habis masa Kita tak ada masa sebenarnya. Tak ada masa. Betul. Tak ada masa sampai 2 pagi lah ni. Kita boleh bebas untuk berbual bicara pada pagi ni Jadi sebenarnya. saya tengok kalau dengan combine cantik lah dari segi optiknya dan realitinya. Pertama, gabungan parti sangat bagus. Jentera, alhamdulillah semua bagi komitmen untuk bantu. Calon kita ambil calon yang sebut nama orang kenal dah. Tak perlu kita ambil masa memperkenalkan calon sebagainya. Kemudian gabungan untuk membantu calon. Sebagai contoh, kita ada calon kita, Ustaz Ilyas, calon sebelum ini. Dia telah berjaya sampai 27,000 majoriti. Tetapi bila kita umum siapa calon, masing-masing terkata kami tak kisah mana parti pilih, kita akan buat kerja macam kita juga, tak ada masalah. Sama-sama ada Bersatu ataupun daripada rakan parti kita sendiri. Alhamdulillah. Dan komitmen pengundi yang kita buat survey sekarang
alhamdulillah nampak positif. Masing-masing menunggu kepada tarikh 2 hari bulan besok penamaan calon. Ya, betul. Penamaan dalam hujan ke tak tahulah ni. Saya pun belum tengok. Saya ada kalau tengok pada cuaca kita besok ni macam mana ya. Kita harapkan kalau boleh besok cuaca kita bagus bagi besok. Datuk Tuan percaya pada cuaca. Kita ada ramalan lah. Ramalan ni begitulah namanya pun ramalan. Ramalan ni kalau tengok besok ni harap pagi tidak hujan lah harap-harapnya. Tapi menjelang tengah hari petang hujan. Cuaca tu agak hujan sikit. InsyaAllah. Apapun kita harapkan semua pihak besok kita akan berharap mengiringi calon. InsyaAllah. Dan pastinya yang rindu kepada yang nak pakai baju hijau sebenarnya. Kerana kita di Terengganu berlogo bulan. Jadi pimpinan-pimpinan dan juga jentera luar, khususnya Parti Islam Malaysia PAS ini pastinya teruja untuk mengundi dengan berbaju bulan sebenarnya. Baju bulan. Di Terengganu kita baju kita. Dan kita saya kira sudah berada di penghujung dalam slot podcast santai kita ini sebenarnya. Dan saya rasa banyak lagi yang boleh kita bicarakan bersama Yang Berhormat Datuk Seri, bukan hanya berkaitan kita tak masuk detail sebenarnya masyarakatnya, ekonominya, alam sekitar, seperti mana Yang Berhormat Datuk Seri sebelum ini juga ada pengalaman bersama dengan kementerian, antara kementerian yang cemerlang juga betul. Saya cukup teruja melihat prestasi yang ada walaupun sekejap juga, dan respon agensi kerajaan yang terlibat juga. Dan akhirnya mungkin Yang Berhormat Datuk Seri kata-kata akhir kepada semua, khususnya rakyat Kemaman dan juga pengundi luar, walaupun dalam buah bicara kita tadi Yang Berhormat Datuk Seri ada selitkan juga harapan dan juga peluang kepada semua untuk balik mengundi sebenarnya. Namun harapan akhir daripada Yang Berhormat Datuk Seri kepada pendengar kita dan juga semua pengundi luar dan juga pengundi di Kemaman untuk mengundi pada 2 Disember ini dan mengundi calon PAS nanti. Okey, terima kasih. Pertama sekali saya, apapun situasi yang kita hadapi, kita seorang Muslim. Saya pesan diri saya dan semua, alaikum bitaqwallah fa innahu jima'u kulli khair. Kata Rasulullah SAW, hendaklah kamu sentiasa bertakwa pada Allah, kerana takwa itu himpunan segala sifat-sifat yang baik. Sebagai seorang Muslim, kita ada etika, ada adab. Walaupun kita gairah dalam kempen, tapi kena jaga adab. Ada pergi ziarah pengundi, antaranya jangan beri salam jangan lebih pada 3 kali. Jangan duduk depan pintu rumah dia, depan pintu, kerana berada di sisi. Nanti kalau dia buka pintu, tiba-tiba ada keluarga yang tak tahu aurat dan sebagainya. Kemudian kita pergi menerang bukan untuk menyerang. Elakkan dari sudut bertengkar dengan pengundi. Dan doakan kebaikan. Setiap kali kita ziarah, kita doakan kebaikan. Sebab hati ni Allah yang pegang. Kita hanya mampu berusaha, kita mampu ikhtiar, kita mampu kempen, tapi yang nak menentukan hati itu Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kalau hidayah pun milik Allah, apatah lagi dalam soal perkara macam ni. Maka dalam kes ini kita cuba elakkan perkara yang negatif. Tetamu-tamu yang datang bagi membantu kita ucap terima kasih banyak jentera pilihan raya daripada seluruh Malaysia, bagi bantu kita daripada Persatu ataupun daripada mana-mana komponen kita dalam Perikatan Nasional. Yang kedua, saya nak ingatkan diri saya dan semua, jangan lupa sahabat kita di Gaza. Setiap waktu jangan lupa doakan mereka, kerana kita tak tahu saat bila Allah makbulkan doa kita. Kita doa sepanjang masa, mudah-mudahan Allah bantu mereka, Allah tamatkan kezaliman, Allah beri kemenangan kepada pejuang-pejuang di sana, insya-Allah. Yang ketiganya, saya nak ambil kesempatan juga nak ucap merekam penghargaan tinggi kita kepada rakan-rakan jentera pilihan raya. Kita ada Ketua Pengarah Pilihan Raya Sanusi, Timbalan Ketua Pengarah Pilihan Raya Tan Sri Anwar Musa, yang saya bertemu dengan beliau. Dia peruntukkan 4 hari dan seminggu untuk di Kemaman. Dan malam tadi dia telah pun serahkan sumbangan lori menjadi pentas kempen pilihan raya. Dan demikian juga rakan-rakan kita yang dulu daripada UMNO, yang mari bersama-sama kita. Terima kasih banyaklah
mungkin sampai masa tuan-tuan menilai kembali tentang perjuangan yang selama ini, mari kita bersama. Mari kita bersama dengan Perikatan Nasional, mari bersama dengan PAS, insya-Allah kita bina negeri kita, kita bina negara kita menjadi sebuah negara yang diberkati Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kepada pengundi, jangan lupa 2000 bulan balik mengundi, selamat dan perjalanan pergi dan balik, dan insya-Allah pada malam sebut kita doakan kejayaan besar akan kita capai. Wallahu alam. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa satu kesimpulan dan juga penutup yang cukup sempurna buat kita di studio ini juga. Nasihat. Ya, betul. Dan juga semua penggerak-penggerak kita, jentera kita di bawah sebenarnya. Dan kita juga mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri. Yang sudi bersama dengan kami. Sudilah kiranya selepas ini ada lagi ruang dan peluang untuk bersama kita di sini untuk kita fokus terus kepada tajuk-tajuk tertentu. Bukan tajuk umum seperti pada hari ini. Mungkin kita boleh utarakan tajuk-tajuk seperti yang kita bincangkan tadi, lebih detail, lebih bincangkan lagi. Dan terima kasih banyak kepada tim Yang Berhormat Datuk Seri juga yang bersama di studio pada hari ini. Dan tak lupa juga kepada semua teknikal kita, saudara Sofi, saudara Wan Hadi, dan juga pengurus kita saudari Syuhada yang bersama untuk menjayakan podcast show kita ini sebenarnya. Siap. Dan juga kepada pesananlah sedikit kepada rakyat Kemama yang akan menyertai perarakan pada esok hari, untuk kita sama-sama sediakan payung lah, sebab kita tak tahu dengan cuaca sekarang ini. Jadi sediakan payung, baju hujan, dan juga hadir beramai-ramai dengan memakai pakaian bertema warna hijau pada esok hari, insya-Allah. Kalau ada bendera PAS pun boleh bawa sama-sama, insya-Allah. Insya-Allah. Sama-sama kita hadir ke majlis penamaan calon esok, dan juga jangan lupa keluar mengundi pada 2 Disember nanti dan undi calon PAS kita P040 Dr. Ahmad Samsuri Mukhtar, insya-Allah. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri. Terima kasih sama-sama, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.